Kita bertemu hari ini. Dari jauh kami datang seramai 16 orang diketuai oleh Ustazah Mardiyah. Sebenarnya kerja ke tidak ni? Apapun alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Apapun yang kita hadapi, apapun ataupun kedatangan kita ini, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tak mampu kita melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan masa kepada kita, yang memberi tenaga kepada kita. Ustazah sendiri ni rasa macam mimpi. Sebab Ustazah pertama kali datang ke Sabah, bila selalu Ustazah Mardiyah sebut nak datang ke Sabah, Ustazah ni kata nak ikut. Tapi dalam hati, mampu ke Ustazah ikut? Sebab Ustazah ni pergi mana pun berkerusi roda. Jadi Ustazah ni dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi kita pun, Ustazah pun ambil kesempatan. Buh saja nama, tapi dalam hati tak sepenuhnya was-was. Dan suami tanya, boleh ke berjalan tu? Sebab di mana pun kena tolak. Jadi Ustazah bertekad nak datang juga. Orang kata kod mana, faham tak bahasa Pulau Pinang? Kod mana pun, sebelum aku dijemput Allah, aku nak mai. Tu kata azam tu. Aku nak mai juga ke Sabah ni. Selama ni berjumpa dengan Ustazah Khadijah, berjumpa dengan Ustazah Rosnani. Dan Ustazah Rosnani pun sekarang tak sihat, masuk hospital. Jadi Ustazah Rosnani tak sihat. Sama-samalah kita berdoa untuk Ustazah. Baik. Sekalipun kita letakkan azam kita untuk berjamaah tu, insya-Allah yang lain tu Allah permudahkan untuk kita. Sebab saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Umar. Betapa pentingnya berjemaah ini sehingga disebutkan la Islam. Tak mungkin wujudnya Islam itu di muka bumi ini. La Islam illa bi jamaah. Wala jamaah bila imamah. Wala imamah bila ta'ah. Jadi kita tengok tu, Islam ini tidak akan tertegak sekiranya kita tidak mahu berjemaah. Kita tidak letakkan dalam hati kita kehidupan untuk berjemaah. Tak akan terbela, tak akan tersebar. Jadi Ustazah teringat tadi ketika ziarah di tempat Ustaz Nimrod, boleh lagi nama? Nimrod kan Nimrod, tak tahulah sebutannya macam mana, di kampung Rokum. Ya, Pitas. Ustazah sampai di situ, Ustazah teringat kata-kata Ustaz Nimrod ini, bagaimana dia kata kita ni tak perlu sangat buat banyak, tetapi kita kena bersama-sama buat. Contoh dia kata, umpama kita ni sebatang paku, skru. Paku, skru kan. Kalau tiang tu pula sikit ni, paku, skru ni yang mengukur
merobohkan bangunan ini. Jadi dia kata dengan kerana satu yang tercabut tu, semua hadis akan tercabut dibawa oleh angin. Tapi disebabkan ada satu yang kukuh tu, saling mengukuhkan yang lain. Untuk semua bumbung ini, mungkin di satu sudut kita mampu, maknanya kehidupan berjemaah. Mungkin kita tak mampu bercakap macam Ustazah Mardiah. Subhanallah, Ustazah sangat kagum dengan Ustazah Mardiah. Ada saja idea yang Ustazah bagi, yang Allah bagi pada Ustazah Mardiah, sangat hebat. Sifu kami. Baik, itu kelebihan Ustazah Mardiah. Tapi kalau semua bercakap, siapa nak mendengar? Tengok kehidupan berjemaah. Baik, yang mahir memasak, dia terlibat dengan memasak. Kalau tak ada, dia susah hati juga. Yang lain, maknanya kita saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi malam ni Ustazah cuma nak bercakap sikit untuk memenuhi permintaan Ustazah Mardiah. Jadi ibu-ibu di sini, adik-adik, kakak-kakak, alhamdulillah, kita bukan saja-saja duduk di dalam majlis ini, tetapi kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur banyak-banyak. Sebab apa? Sebab Allah tidak buat sesuatu itu secara apa? Secara apa? Tanpa sebab. Ada sebab. Allah meletakkan kita di saat ini, di masa ini, ketika ini, dalam satu majlis yang orang lain tidak berada di sini. Alhamdulillah. Saya terfikir dari jauh terbang datang sini. Kalau ikutnya, ya Allah, betul ke aku berada di Sabah sekarang ni? Rasa seperti mimpi. Saya pertama kali sampai ke Sabah. Lama dah teringin nak main Sabah. Berjumpa dengan pengerusi dan naib pengerusi NGO Salimah Sabah ni lebih kurang 3 tahun yang lalu. Masa tu pun saya dah tanam azam dah, aku nak pergi Sabah. Aku nak pergi Sabah. Nak tengok tarbiyatun nisa tu. InsyaAllah bila saya sampai di sini, saya rasa, ya Allah, saya malu dengan diri saya. Betapa hebatnya pergerakan NGO Salimah di sini, dan juga NGO yang lain, dan juga jemaah-jemaah ataupun perseorangan yang lain. Subhanallah, sangat-sangat hebat. Sebab itu saya teringat pensyarah Ustazah sebut, Dr. Harundin, Allah yarham, Dr. Harundin, bagaimana dia kata layang-layang itu semakin tinggi, makna dia semakin banyak tekanan. Jadi kita ini bila diuji dengan pelbagai ujian, pertama, jiwa kita semakin kuat. Keperluan kepada jiwa yang kuat untuk hidup berjemaah. Sebab jemaah Islam, NGO yang letak nama Islam, biasanya ujiannya sangat hebat. Kadang-kadang benda yang kecil-kecil saja menjadi ujian. Sebab itulah disebut tadi, tidak ada, maksudnya tidak akan berlaku kekuatan Islam, tidak akan berlakunya kehebatan Islam sekiranya tidak ada kepimpinan yang baik. Kemudian kepimpinan itu sangat terkesan dengan ketaatan ahli-ahlinya. Pemimpin ni tak mungkin dia melakukan semua perkara, tetapi perancangannya yang telah dibuat, disusun,
maka ahli-ahlinya lah yang akan menggerakkan persatuan itu. Ka'annahu bunyanun marsus, seperti seumpama bangunan yang tersusun rapi. Itu ibarat jamaah. Jamaah yang saling lengkap melengkapi. Perasaan tak puas hati, perasaan kecil hati, perasaan cemburu, perasaan begitu akan ada. Sebab apa? Sebab itu mainan iblis dan syaitan. Tetapi sekiranya kita meletakkan kepentingan jamaah itu di atas, maka apa-apa yang berlaku sampingan, kecil-kecil ujiannya, maka kita sampingkan. Kita gerakkan jamaah itu. Kita dengan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah bila kita berada dalam sebuah bahtera, bila berlakunya sesuatu masalah, kita terjun ke dalam lautan yang luas, maka belum tentu akan selamat. Jadi bila berlaku apa sesuatu di dalam bahtera tu, saling menolong, membantu untuk terus berada di medan perjuangan. Itulah yang dikehendaki oleh sesuatu perjuangan atau jamaah. Jadi alhamdulillah, bila kita dipilih, maknanya kita saling menguatkan, saling mengingati. Saya suka baca surah Wal-'Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Ashr, demi masa. Kita ni manusia, Allah jadikan 24 jam. Dalam 24 jam itu, kita mestilah melengkapi hidup kita dengan sesuatu perkara yang berfaedah. Apa yang berlaku hari ini yang menjadikan kita tidak kuat? Kerana masa yang Allah anugerah, masa yang Allah bagi, orang kata masa yang manusia ni sangat lalai dengan masa yang lapang. Cukup lalai. Orang yang boleh buat kerja yang banyak ialah orang yang Allah bagi pada dia tu tanggungjawab yang banyak, yang berat. Jadi kadang-kadang kita tengok dia juga ketua keluarga, dia juga AJK surau, dia juga seorang suri rumah, dia juga seorang guru di sekolah, dia juga seorang pengerusi NGO. Tapi dia mampu melakukan kerja-kerja tersebut sebab Allah bersumpah dengan masa. Wal-'ashr, demi masa. Sebab masa tu milik Allah, bukan milik kita. Kadang-kadang punya lah sibuk menguruskan masa sendiri. Tak mampu aku buat, aku dah kerja lain. Kita pula cuba untuk menghindarkan diri daripada melakukan kerja berjemaah dengan memberi pelbagai alasan. Jadi kita seolah-olah nak menguruskan masa kita sendiri. Satu lagi yang Ustazah perasan dalam hidup Ustazah ni, tak tahulah orang lain, tapi Ustazah pun kita ni bila azan berkumandang, kita cuba untuk solat terlebih dahulu. Kalau kita cuba nak habiskan tugasan kita, Ustazah seorang guru, pengalaman Ustazah, Allah tu nak habis kalau ayat ni yang terakhir, nak menaik lah kan, sat lagi ya tepi lah, menaik, tengok-tengok tak save. Betul tak? Kerja kita ni, kita kena serah pada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bila kita serah dekat Allah, aku nak mai sabah ni, apa nak jadilah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kami dibahagikan di hagi-hagi tempat. Sayangnya ketua ni dah tengoklah apa ni biro dakwah yang kaki Ustazah ni memang tak boleh jalan jauh.
Jadi diberi kesempatan pada Ustazah, diberi pilihan tempat yang dekat. Turun kereta, jangan duk risau lah, hampir sana kami bagi dekat turun kereta masuk tempat tu turun. Alhamdulillah. Jadi tang mana yang nak kena kursi roda, Ustazah tempah dekat airport saja. Kalau kaki kuat, Ustazah pun nak naik perahu, nak rasa naik perahu. Nak pergi tempat-tempat yang tak pernah Ustazah tengok, Ustazah sampai. Yang Ustazah ni suka tempat-tempat yang orang panggil adventure lah kan. Suka. Sebelum orang panggil apa? Sebelum kaki macam ni, Ustazah seorang atlet, pelari sekolah, lompat jauh pun Ustazah, lompat tinggi pun Ustazah, bola jaring, pi lawan merata sekolah rendah. Masa tu Ustazah tidak langsung bersyukur adanya kaki. Tiba-tiba bila Allah uji dengan kaki, setiap kali langkah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. Lama dah Ustazah tidak merasakan boleh berjalan tanpa suami. Kalau nak pergi mana pun dengan suami, dengan kawan-kawan tak boleh pergi dah. Aku rasa, ya Allah, itu aku bagilah aku boleh pergi, ya Allah. Aku teringin nak pergi sebelum pejam mata ni. Tapi bila kita serah diri kita bulat-bulat kepada Allah, banyak yang membantu. Allah membantu kita. Kawan-kawan kata, hang jalan tak pakai tongkat pun. Alhamdulillah. Ustazah selama ni kan, dah main sini, duduk no? Jadi Ustazah terpaksa landek berui hepatonyoh kan, sebab kita ni tak boleh nak duduk cangkung. Konon tak boleh duduk cangkung. Tiba-tiba pagi tadi, lama dah aku tak try boleh sang. Rupanya selama ni aku ingat aku tak boleh, sebab memang tak boleh. Tapi cumanya nak tui naik tu susah sikit lah. Siap baik duduk sorang-sorang, dia tui lah kat mana pun. Allahu Akbar, tui naik tu tahu tak? Tengok. Baik. Pakak faham dah, bila duduk kita nak bangun semula tu dia panggil tui. Tui. Bahasa Penang campur Kedah. Baik, Alhamdulillah. Bila mai sini, pertama sekali Ustazah jumpa menggatal. Lepas tu menumpuk pula. Dah gatal kena tumpuk pula. Macam-macam pengalaman. Jadi apa pun yang Ustazah nak sebut di sini, betapa pentingnya kehidupan berjemaah sebab kita saling melengkapi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua yang nama manusia ini dengan masa ni sangat rugi. Dengan masa yang Allah Ta'ala cipta ni sangat rugi. Rupanya masa ni adalah makhluk Allah. Allah bersumpah, sumpah wal 'asr. Allah sebut, maknanya betul benda tu. Bila bersumpah ni, benda tu sangat penting. Masa tu sangat penting. Sebelum tidur tu urus dah besok ni nak buat apa. Kena urus masa tu dengan baik. Bila kita urus masa dengan baik, kita tak pandai nak sembang kosong, tak pandai. Kita guna masa sebaik-baiknya. Tak semesti dia nak kena tulis, tapi dia set dalam minda dia nak buat apa. Macam seorang ustazah kan, seorang cikgu, dia dah ada jadual. Bila dia masuk ke sekolah, dia dah ada jadual. Tapi Allah awal lagi dah bagi jadual dekat kita. Solat 5 waktu tu Allah bagi awal-awal lagi. Kalau kamu tak buat solat tu, memang rugi. Itulah jadual yang aku bagi kat hangpa. Subhanallah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Selagi kamu bernama manusia, kamu memang rugi sangat dengan masa sekiranya tidak diurus dengan betul-betul. Innal insana lafi khusr. Illal, Allah sebut illa tu menafikan orang-orang ni yang aku nak sebut ni tak rugi. Illal ladzina amanu, melainkan orang beriman dulu. Jadi seseorang yang kafir, yang tidak beriman, apa pun dia buat, bagi Allah
bagi sisi Allah tetap rugi. Illal ladzina amanu, yang pertama sekali. Jadi kita ni semua Allah dah pilih, dah bagi kalimah syahadah pada kita. Kita dah Islam sejak celik mata. Mungkin ada yang baru? Ada? Kalau ada, maknanya dia kembali kepada fitrah asal. Semula jadi manusia, mencari Allah. Dia bertemu dengan Allah, dia kembali kepada fitrah. Baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bila dia beriman, dia melakukan amal soleh. Amal soleh ni banyak sungguh dalam Islam. Perkara fardu sikit saja yang Allah tuntut kita buat ini. Apa dia? Solat 5 waktu. Puasa. Daripada 12 bulan Allah bagi, sebulan Allah tuntut berpuasa. Untuk apa? Untuk organ kita, untuk fungsi badan kita berehat sekejap. Untuk hikmahnya dapat kepada manusia. Solat pun sama, hikmahnya kepada manusia. Allah tidak perlu tunduk kita. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak sembahyang, kalau kita tak puasa, bukan Allah rugi, tetapi kita yang rugi. Ayat Quran ini adalah ayat yang benar, perintahnya benar. Kalau disebut macam tu, benarlah. Kalau kita tak jaga masa, kita yang rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Pesan memesan dengan kebenaran. Seperti mana Ustazah Khadijah buat, seperti mana Ustazah Mardiah buat, Ustazah Mumtaz buat, seperti mana NGO Salimah buat, dan pelbagai lagi NGO Islam di seluruh dunia ini sedang melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala pesan, iaitu pesanlah kamu dengan kebenaran. Hatta kita dengan anak-anak kita tu hari-hari kita berpesan, maknanya kita sedang melakukan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang tak lagi. Anak-anak yang rajin, anak-anak yang bijak 100 kali kena pesan. Kalau dia marah ibu boleh cek air, kalau bijak 100 kali kena ulang. Itu yang bijak. Kalau tak bijak kurang pada tu lah. Dia marah kat mak ayah dia, duk beletek saja. Kamu tu bijak, ibu perlu ulang 100 kali. Sebab Ustazah kata 100 kali baru anak yang bijak. Bagi semangat kat dia. Hari-hari dia dengar. Kalau dia faham, hari dia kata, ibu tak ulang. Tak ulang lagi ni. Baik. Jadi pesan memesan dengan kebenaran dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pesan memesan dengan kebenaran, tak semua orang yang ikut. Itulah ujian kepada pendakwah, itulah ujian kepada ibu bapa, itulah ujian kepada pemimpin, itulah ujian kepada orang yang nak kepada kebaikan. Jadi apa yang perlu dibuat? Wa tawassaw bis sabr. Jadi perlulah seorang pendakwah itu, perlulah NGO itu untuk bersabar. Bersabar. Tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan kepimpinan yang baik, tunjukkan teladan yang baik. Insya-Allah suatu hari Allah akan mengetuk hatinya. Jadi kita ni Allah Ta'ala suruh buat kerja saja. Suruh buat kerja. Tetapi hidayah itu milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu mengislamkan bapa saudaranya yang bertungkus lumus mempertahankan baginda. Namun baginda tidak dapat mengislamkan Abu Talib yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi kita ambillah sedikit untuk kita mantapkan salimah ini. Insya Allah. Jadi Ustazah tak mau panjangkan sebab ramai kawan-kawan Ustazah ni masuk hari keempat. Mata tak larat selik dah. Kan? Biasalah, itu kebiasaan. Cuba kita pergi shopping. Tak ada siapa iblis yang nak kacau kita. You are my friend, dia kata. Jadi dia pun tak ganggu kita. Tapi bila duduk dalam majlis ilmu, apa masuk syurga, dia kata, mainlah ikut aku masuk neraka. Jamlah mata tu, tapi ada selek lah. Kan? Jadi macam-macam dia ganggu kita. Kalau kita ambil semayang pula, dekat mana? Kadang-kadang dia gatai sana, dia gatai sini, dia nak terkentut. Yang waktu lain tak terkentut pun, ambil semayang dia nak terkentut. Kan? Jadi pelbagai godaan, dugaan dan juga ujian, terutamanya bagi pejuang-pejuang Islam. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.